saya dulu di sekolah rendah biasa lah. Ayah pun bukan seorang yang bidang agama. Jadi kita setiap kali lalu ke sekolah tu kita akan tengoklah suasana dia. Ikutlah cakap ayah kita masuk ke situ. Jadi bila start hafal Quran tu, ya setiap kali bulan Ramadan jadi special lah. Pada awal-awalnya dilatih menjadi imam. Waktu tarawih tu banyak sikit lah kita kena jadi imam. Kita diminta untuk menjadi imam di luar. Form-form apa yang minta dia jadi imam di luar. Tanda-tanda kuasa Allah dalam haiwan, dalam badan kita ni semua boleh dapat melalui pemerhatian, kajian kan. Tapi Ustaz Adang sendiri dapat kesedaran yang macam tu melalui subjek tu ke ataupun awal lagi dah dapat kesedaran yang macam tu? Betul lah, rasanya UIA ni special dia kat situ lah. Sebab bila kita bersembang dengan kawan-kawan kita daripada universiti sama ada dalam ataupun luar negara kan, yang dalam komuniti kita lah, dalam bidang pengajian Islam ni, kita akan dapati memang ada, kita kata ralat lah situ kan, ada kesilap fahaman di situ yang menyebabkan diasing-asingkan ilmu tersebut kan. Jadi orang yang belajar agama ni seolah-olah macam dia dapat pahala lebih lah daripada orang yang belajar perubatan ke. Bukan sekat pahala lebih, zakat lebih. Zakat lebih, betul. Zakat pun lebih kan. Bantuan pun didahulukan kepada orang yang belajar agama. Tapi dari satu sudut mungkin yang lain tu dia dah ada bantuan-bantuan lain lah. Cuma kalau nak share kan, macam Ikram, di bawah Ikram, pendidikan di bawah Musleh. Dalam sekolah-sekolah Musleh, antara sekolah yang selalu dapat bantuan, bukan zakat, bukan pejabat agama yang negeri ni, bantuan-bantuan bersendirian, macam orang awam suka bagi ni adalah yang ada perkataan tahfiz. Macam kalau di Penang tu ada sekolah menengah Arab tahfiz, nama dia. Dia ada dua, satu sekolah menengah bawah Islam. Bawah Muslim. Biasanya nama dia sekolah menengah Islam kan. Contoh macam sekolah menengah Islam Al-Amin, sekolah menengah Islam apa kan. Di Pulau Pinang dia ada dua. Maksudnya dia daftar dua kali. Satu tu sekolah menengah Islam SMI, satu lagi sekolah menengah Arab tahfiz. Maksudnya dua sekolah yang berbeza lah. Dia sebenarnya tempat yang sama, tapi dia ada dua aliran dan dia daftar asing. Supaya nama tu boleh guna perkataan tu lah, perkataan sekolah menengah Arab tahfiz. Jadi walaupun sekolah tu dalam satu compound yang sama, tapi pagar mungkin beza lah, tak tahu wallah kan. Tapi bantuan daripada masyarakat memang banyak ke yang ada perkataan tahfiz. Faham. Menarik tu. Masyarakat kita dekat lah dengan anak-anak tahfiz ni. Sebab kalau kita tengok cuma dari sudut kebajikan lah, dari sudut kebajikan saya mungkin nak kongsi sikit kalau kita lihat, kita dari sudut pendidikan di Malaysia ni, kita dapat peruntukan bajet antara yang terbesar lah. Dan dia disalurkan ke sekolah-sekolah kerajaan lah kan. Dan sekolah-sekolah ni semua berada di bawah Akta Pendidikan. Cuma kalau bidang pendidikan swasta ni ada juga akta dia. Cuma kalau tahfiz ni, bidang pendidikan tahfiz ni dia tak ada. Tak ada. Jadi baru kalau tak silap saya sekitar 2016-17 macam tu baru diwujudkan Majlis Tahfiz Negara yang berperanan untuk melaksanakan dasar merangka dan membuat mengglobal dasar lah. Dan dasar Tahfiz Negara ni baru ada 2021. Tahun 2021, yang mana bila ada Majlis Tahfiz Negara dan dasar ni barulah boleh kita pergi detail lah dari sudut kebajikan, dari sudut pengiktirafan kan. Tahfiz ada banyak-banyak jenis. Ada tahfiz yang masya-Allah kualiti dia bagus, ada tahfiz yang sekadar nama saja. Macam tadi Ustaz sebut kan. Orang suka letak nama tahfiz ni sehingga mana mereka menyalahgunakan. Menyalahgunakan anak-anak tahfiz ni untuk kepentingan dunia. Terbalik lah dunia. Mengutip derma lah ataupun macam-macam lah. Tapi ni yang tak berdaftar lah ke berdaftar pun jadi juga? Yang tak berdaftar lah. Yang berdaftar kalau di Selangor ni alhamdulillah lah kita dapat perhatian khusus daripada Sultan. Dan Sultan titahkan untuk semua sekolah tahfiz ni dapat pendaftaran kekal. Pendaftaran kekal ni maksudnya dari sudut kesihatan, dari sudut bomba, dari sudut kurikulum dia, dari sudut guru-guru mesti ada tauliah. Alhamdulillah lah. Jadi tapi banyak lagi lah sekolah-sekolah tahfiz yang belum dapat tu. Jadi mereka sekarang ni ada program pemutihan. Program pemutihan yang mana sebab dia berpunca daripada
tahfiz ittifaqiyah yang terbakar. Daripada situ, start daripada situlah mula tahfiz ini diberikan penekanan. Tapi sebenarnya kita kena sebut juga lah, mungkin ada yang tak tahu, ittifaqiyah yang terbakar tu dia bukan sebab kecuaian ataupun masalah bomba, masalah elektrik kan, dia memang masalah khianat orang yang buat. Bukanlah kita kan takut ada yang daripada pendengar-pendengar yang daripada tahfiz tu dia salah faham lah. Itu dari segi dasar negara lah. Tapi kalau dari segi pengalaman dalam sekolah ni, macam mana pemahaman masyarakat terhadap sekolah Ustaz Adam, terutamanya waktu musim-musim bulan Ramadan ni? Macam mana? Pemahaman macam mana masyarakat melihat. Okay. Alhamdulillah, waktu bulan Ramadan ni kita di tahfiz lah, kita melaksanakan beberapa program lah, antaranya yang program yang kita buat untuk anak-anak karya, program tadarus lah. Program tadarus ni, tahfiz tu memang surau dia terbuka untuk orang luar sekali ke? Surau tu memang surau karya tu, surau Jumaat tu. Tu surau Jumaat. Kita yang menumpang di surau. Tahfiz kita di bawah surau lah sebenarnya. Jadi kita buat program tadarus tu untuk anak-anak karya yang yang berada di sekitar taman tu lah. Jadi kita buat setiap malam lah, alhamdulillah. Kemudian ini dewasa lah, untuk kanak-kanak dan remaja lah. Untuk dewasa ada juga tadarus, tapi mereka buat asing lah tadarus. Kemudiannya program lain yang kita buat macam biasalah, program berbuka puasa bersama anak tahfiz bersama sekali. Dan betul lah macam Ustaz sebut tadi, tajaan berbuka ni banyak lah untuk anak-anak tahfiz ni, masya-Allah. Ni bermalam asrama ke tahfiz ni? Asrama. Dia semua wajib asrama ke ada yang balik-balik? Sebahagian asrama. Sebahagian asrama, sebahagian harian. Yang harian. Jadi agak unik lah di situ sebenarnya. Sebenarnya kebiasaan tahfiz ni memang full asrama. Tapi tahfiz kita ada sebahagian asrama, sebahagian harian. Yang ramainya yang sebab harian ni rupanya, tahfiz harian ni dia ada permintaan juga. Ada ibu bapa zaman sekarang ni, mereka ni bukan anak yang tak boleh pisah dengan mak ayah. Mak ayah yang call, Ustaz, macam saya nak minta anak saya balik lah, saya dah rindu. Banyak, bukan 1-2 kes, memang banyak lah. Jadi ibu bapa zaman sekarang lah. Tapi tak apa juga, sebab bagi peluang lah. Betul. Maksudnya ibu bapa yang nak anak dia balik hari ni untuk dapat juga tahfiz. Betul. Nak ada yang terbaru tu sampai menangis-nangis lah jumpa. Dia sebenarnya anak dia dapat pergi ke tahfiz asrama. Tahfiz asrama, tapi dia jumpa saya, dia kata dia macam tak boleh nak berpisah lagi lah. Tapi kita tak apalah, kita ada, alhamdulillah kita ada tahfiz harian. Dan kita buat hubungan lah dengan mak ayah ni. Mereka ni mesti memantau seperti mana jadual di tahfiz juga kan. Macam mana tahfiz ada kelas malam, mereka pun kena buat juga di rumah. Dan juga ada sesi tulisan tahriri kitabah Al-Quran pun dia kena buat di rumah kan. Macam tu lah. Bulan Ramadan macam mana anak-anak tahfiz? Bulan Ramadan ni dia lebih kepada ada tadarus dan tarawih tu lah. Tadarus dan tarawih. Memang cuti ke? Setiap kali Ramadan memang cuti? Kita ikut kelas? Kelas kita pendekkan sikit. Biasa balik pukul 3, kita balik pukul 2. Balik pukul 2 kita awalkan sikit. Tapi kelas Al-Quran tu masanya sama saja. Masanya 4 jam lah sehari. Sebab nak memenuhi kurikulum tahfiz tu mesti minimum 4 jam. Sebab ada setengah sekolah ni dia guna nama tahfiz, tapi masa Quran dia tak sampai pun sejam 2 jam, tapi dia guna nama tahfiz. Itu dari sudut itulah mungkin yang sekolah Muslim tu buat asing tu, supaya dia ada kurikulum kena ikut. Kurikulum tu kena ikut. Sebab kalau tak nanti kita kan ada isu lah. Ada isu. Ini mungkin setengah-setengah tempat dia nama je tahfiz, tapi sebenarnya dia program hafalan sebenarnya. Dia bukanlah tahfiz penuh. Betul. Sepenuhnya program hafalan lah. Nama umumnya program hafalan lah. Tapi dalam bahasa Arab memang tahfiz lah program hafalan tu. Ya. Sebab itulah mungkin sebab nak letak nama tahfiz tu, nak melayakkan dia dapat bantuan ke apa ke semua. Tapi sebenarnya bantuan kita dapat 2-3 tahun ni, kerajaan bagi 150 juta lah bantuan untuk sekolah-sekolah tahfiz di seluruh negara. Ni pun dia bukanlah ni, dia macam setiap tahun tu
berdasarkan bajet lah. Dia bukan tetap lah. Tapi macam yang saya sebut tadi, di seluruh Malaysia ni ada 65,000 kan pelajar-pelajar tahfiz di seluruh negara. Dan guru-guru tahfiz juga ada ribuan, dan juga mahat tahfiz pun ada banyak. Jadi peruntukan tersebut kalau ikutnya dengan sumbangan yang diberi oleh sekolah-sekolah tahfiz ni kepada masyarakat, macam perlu ditambah baik lah. Sebab apa? Sebab kalau nak sekolah-sekolah ni mengikutlah piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan tu memerlukan kos, dan kerajaan perlu bantulah. Dan satu sudut lagi yang isu-isu saya saja nak sebut ni lah, isu yang melibatkan kita kata kualiti hafazan lah. Sebab sekolah kerajaan, kita tengok mereka ada program ulul albab kan. Program model tahfiz ulul albab. Model tahfiz ulul albab ni untuk kita kata anak-anak yang selected lah, anak-anak yang bijak pandai kan. Cuma kalau pelajar yang kita kata yang dia nak hafal Quran, tapi sekolah dia pergi kepada sekolah tahfiz yang kerajaan ni tak cukup. Sebab ada sikit je, ada sekitar 36 je sekolah-sekolah yang ulul albab ni. Jadi dia terpaksa pergi kepada sekolah swasta. Jadi bila pergi ke sekolah swasta ni, dia punya limitation dia adalah guru-guru lah. Kalau guru-guru sekolah kerajaan ni mereka dilatih, diberikan kursus kan. Tapi sekolah-sekolah swasta ni isu dia guru-guru tidak mendapat peluang untuk mendapat latihan lah. Jadi sebab itulah kita tengok ada banyak isu-isu yang melibatkan guru. Dan ada kesan juga kepada pelajar-pelajar yang datang ke sekolah tersebut lah. Tapi macam kalau kat sekolah Ustaz Adam ni, bulan Ramadan anak-anak ni hantar jadi imam-imam juga ke tak? Ni sebagai latihan tu yang saya sebut pada awal tadi. Beza di Selangor ni dia lebih ketat di situ. Menjadi imam ni ketat. Jadi kebanyakannya diberi peluang kepada guru-guru sahaja. Guru-guru sahaja. Baru lagi rasanya ni kan. Anak-anak pelajar ni kita cuba slip. Kita cuba juga masuk-masukkan. Nanti biasanya kita akan buat di hujung-hujung Ramadan lah. Ataupun di pertengahan Ramadan bila orang dah mula kurang. Kita akan masukkan anak-anak tahfiz ni untuk jadi imam tarawih. 4 rakaat, 8 rakaat dia akan. Jadi tapi mereka ni memang wajib diberikan latihan. Sebab kalau tak, mereka tidak akan dapat peluang lah untuk mempersembahkan bacaan. Hari tu kita dapat tawaran daripada satu masjid ni untuk menjadi, sebab saya nak sebut ni sebab first time lah sepanjang di Selangor ni. Masjid ni masjid besar kan. Dia call, dia kata kita nak tawarkan kepada tahfiz ustaz untuk jadi imam Ramadan sebulan. Tapi bukan guru, untuk pelajar. Kita memang bagus lah. Terima kasih banyak lah bagi peluang kepada kami ni kan. Untuk jadi imam. Betul ke kan? Dah bincang semua ke? Memang confirm nak bagi. Kita tanya dia lah. Lepas tu selang beberapa, dia bagi tahu awal lah, dalam 3-4 bulan sebelum. Lepas tu dekat-dekat nak Ramadan tu tiba-tiba dia call, Ustaz nak cakap sikit ni. Dia kata kita kita ada kekangan sikit sebab AJK ada yang tak setuju, imam-imam ada yang tak setuju kan. Jadi kita terpaksa cancel lah. Jadi saya pun tak apalah, masjid besar masjid besar. Jadi sebenarnya imam satu tu memang dia kata saya pun daripada tahfiz, dan saya tahulah kita kena bagi peluang semua kepada anak-anak ni untuk dapat peluang untuk jadi imam. Memang budak-budak ni ialah dari sudut penampilan kan, dari sudut keberanian, keyakinan dia, dari sudut kemantapan bacaan dia memanglah agak kurang lah sikit kan. Tapi kalau selagi mana kita tak bagi peluang kepada mereka, selagi itulah mereka tak akan dapat improve lah. Jadi saya nampak itulah bezanya kalau dulu waktu saya belajar dengan sekarang lah. Waktu kita memang nak kedepankan anak-anak ni, tapi kita tak ada kuasa lah. Tak ada peluang lah. Biasanya kalau AJK dan pengurusan surau tu okey, yang masalahnya karya yang akan bunyi kan. Dia kata mungkin anak-anak ni ada bacaan dia tak bagus ke apa ke, ataupun penampilan dia tak ni ke, dia macam-macam isu lah yang menyebabkan kita tak boleh nak teruskan lah.
Okey. Bagus. Beza lah, kira beza. Mungkin tak tahulah di Selangor je. Mungkin di Kelantan tak jadi ke? Lama ke? Dululah, sekarang ni tak tahulah kot. Mungkin ada isu juga kot. Tapi insyaAllah, seingat saya pun, kalau yang masjid-masjid di Selangor dah kurang ambil imam-imam tahfiz, budak, imam-imam yang anak-anak tahfiz ni, baru lagi. Baru lebih kurang dekat-dekat nak COVID juga. Dalam 2018, 2017 baru lagi. Sebelum tu memang banyak, berleluasa. Masjid banyak di Selangor ni. Ada je setiap kali masjid. Dulu kalau ingat, pernah ada imam luar juga, imam Mesir, imam Arab. Betul. Masa zaman-zaman dia. Sekarang tak ada sebab titah sultan tak bagi. Betul. Kalau ikut dari segi kreativiti lah, pengurusan masjid tu ada je, minat-minat tu ada. Tapi tak apa, insyaAllah. Satu lagi lah, ni nak tanya soalan berkaitan dengan Ustaz Adam tadi. Kalau yang menjadi motivasi kita ni dalam bulan Ramadan ni, biasa orang kait dengan Quran, ataupun bulan Ramadan ni sepatutnya dikaitkan dengan Al-Quran. Daripada pengalaman peribadi, apa boleh kongsikan ayat ke ataupun apa hadis ke yang menjadi motivasi sepanjang hidup ni, ataupun kalau ada apa-apa masalah ke, selalunya akan ingat ayat apa ataupun hadis apa ataupun apa-apalah, kata-kata apa. Okey, alhamdulillah. Quran ni masya-Allah lah, sebab apa ni, firman daripada Allah kan. Jadi mana-mana pun kita buka tu akan jadi satu apa ni, motivasi lah sebenarnya pada kita. Cumanya mungkin sebab malam apa ni, hari ni hari kelima kan. So malam ni, malam ke-6, saya teringat itu waktu sembangan ayah saya. Sebenarnya dah pernah dengar sebelum ni kan. Ayat dia yang mana Rasulullah SAW dia qiyamul lail, dia baca ayat tu je. Iaitu ayat dalam surah Al-Ma'idah. Masa Allah Ta'ala cerita pasal apa ni, Bani Israel yang minta ma'idatan minas sama' tu kan. Ada kat bawah tu Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala, selepas Allah Ta'ala turunkan hidangan tersebut, kalaulah kamu ni masih belum tak nak beriman lagi, kamu ni akan diseksa dengan azab yang belum pernah disaksikan sebelum ni lah. Jadi kat bawah tu ada ayat in tu'azzibhum tu. Ayat tu, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'azzibhum, jika kamu mengazab mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka ni adalah hamba kamu. Wa in taghfir lahum, jika kamu mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana lah. Jadi ayat ni ayah saya share, ingatkanlah kan. Dia masa balik kampung itu, dia sembang, dia kata ada satu ayat ni Rasulullah ulang-ulang waktu qiyamul lail. Jadi bila kebetulan nanti malam ni insya-Allah jadi imam, saya akan baca ayat ni insya-Allah. Jadi teringatlah pasal ayat ni bila Ustaz sebut tadi. Jadi ayat ni kalau kita lihat bahawa Allah Ta'ala ni dia punya rahmat dia masya-Allah amat luas sekali. Kalau dalam konsep dosa pahala pun, kalau kita lihat, kalau kita buat pahala kan, kalau kita niat je, kita dah dapat satu pahala. Dan kalau kita buat pahala, apa yang kita niatkan tu, kita akan dapat 10 kan. Tapi kalau dari sudut dosa, dari sudut benda-benda maksiat semua sekali, kalau kita niat tu belum dapat apa-apa lagi. Bila kita buat, barulah dapat. Tu pun dapat, tak dapat 10, dapat 1 saja kan. InsyaAllah rahmat Allah. Itu pun malaikat tunggu lagi tu sebenarnya. Malaikat tunggu lagi kalau kita bertaubat, dia padam balik. Kalau bertaubat padam balik, masya-Allah. Tengok kalau lihat, amat besar lah rahmat Allah Ta'ala ni, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, yang mana lah hadis sebut iza ja'a Ramadan futtihat kan, dibuka seluar-luarnya abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka lah. Masya-Allah. Jadi kita kena ambil peluang lah untuk mentadabbur Al-Quran, membaca dan tadabbur Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kehidupan kita, dan sentiasa berdoa memohon rahmat daripada Allah lah. Kalau ikut ayat yang share tadi tu menarik juga sebenarnya. Kalau dalam kita tengok ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, yang tu pun dah menarik dah. Maksudnya Nabi Isa masa tu, Nabi Isa dia kata kepada Allah, dia kata kalau kamu mengazab mereka, maka mereka ni hamba kamu juga. Maksudnya aku tak masuk campur pun. Kalau kamu nak mengazab mereka,
Nabi Isa tak kata pun janganlah ataupun kesianlah kat mereka. Tak, Nabi Isa kata ada aspek mereka, dia kata mereka tu hamba kamu juga. Maksud dia mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala dan juga menggunakan sisi rahmah Allah, iaitu Allah ni bila dinisbahkan sesuatu benda kepada dia tu tinggi tu. So kita kata Abdullah, Abdul Rahman, Abduhu, subhanalladzi asra bi abdihi, dan Allah memandang kepada hambanya. Ni semua kalau dinisbahkan kepada Allah ni semua maksudnya rahmah. Kalau tidak dinisbahkan kepada Allah, maksudnya benda tu dah habis jauh lah daripada rahmat Allah kan. Sambungan dia tu lagi menarik. Bila dia kata wa in taghfir lahum, kalau kamu mengampunkan mereka, kalau engkau mengampunkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Dia tak kata fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau kamu mengampunkan mereka, patutnya engkau maha pengampun lah kan. Betul. Tapi dia kata kalau kamu mengampunkan mereka, sungguhnya kamu maha perkasa. Maksudnya kuat. Apa kena-kena kuat ngampun. Dan hakim, bijaksana. Maksudnya dia tak, Nabi Isa tak kata kalau engkau ya Allah mengampunkan mereka, engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Itu biasa. Ghafurur rahim. Biasa ghafurur rahim je. Ghafur pengampun, rahim mengasihani. Allah ni memang maha belah kasihan. Tapi bila dia kata maha perkasa lagi maha bijaksana, kalau kita tengok manusia lah, kita kadang-kadang ada tak puas hati dengan orang ke, ataupun kita ada berdendam ataupun bermusuh ke dengan siapa-siapa, tapi kita tak mampu nak balas sebab kita lemah. Contohlah, kalau tiba-tiba tu orang pangkat tinggi, kita ada masalah dengan dia, kita nak balas kat dia tak boleh sebab dia pangkat tinggi. Kita pun tak apalah, biarlah dia. Kita tak balas tu sebab kita lemah. Allah Ta'ala, dia boleh balas siapa-siapa pun, dia tak lemah. Dan Allah maha berkasa, sebab tu aziz. Tapi Allah ni hakim. Dia pilih yang dia buat sebab dia bijak. Allah SWT dia boleh mengampunkan siapa yang dia kehendaki dengan selayaknya, dan Allah boleh membalas bagi yang dia kehendaki dengan selayaknya. Jadi perkataan yang digunakan oleh Nabi Isa AS ni betul-betul memuji Allah lah. Maksudnya tinggi lah pujian daripada Allah. Dia kata kalau engkau ampunkan, engkau ni memang pengampun yang bijak, bukan mengampun saja-saja je. Macam kalau kita sekarang kan ada konsep di dunia ni, ada konsep pengampunan yang di Pertuan Agong, kan? Orang petikai. Dia kata, ni kenapa Agong ampunkan? Ni kenapa Agong boleh kurangkan dia punya kan? Orang petikai benda tu. Dan bila orang petikai, orang akan keluarlah macam, mungkin Agong ada bias lah apa. Orang kata sebab manusia kan. Tapi Allah Ta'ala tak. Bila Allah ampunkan, Allah tahu dah. Allah bijak, dia tahu kan. Itu menarik lah. Kalau kita mendalami ayat tu pun dah menarik lah. Masih. Okey, Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak sudi menerima. Walaupun sebenarnya siapa yang tetamu siapa sebenarnya. Sebab saya bukan di kelas masuk. Baru je. Siapa sebenarnya siapa? InsyaAllah. Ustaz Adam sebenarnya daripada kelas masuk sendiri. Manakala saya hanyalah menumpang saja. Menumpang studio. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih banyak sebab sudi disembang santai kan. Bukanlah ditemu ramah, disembang santai. Kita sembang-sembang, berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman. Dan insyaAllah yang paling penting penutupnya, kita harap Allah SWT menerima amalan kita di bulan Ramadan dan juga di seluruh hidup kita, dan kita keluar daripada madrasah Ramadan ni dalam keadaan kita berjaya dengan tarbiyah Ramadan, dan juga kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.